Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Google Malaysia dan juga Esra Wani berganding bahu bagi membantu peniaga kecil dan juga sederhana beralih ke digital. Google Malaysia dan juga Esra Wani membentuk kerjasama strategik dalam memacu peralihan perniagaan kecil dan juga sederhana ke arah digital. Kerjasama strategik melalui jiwa SME Google Awani ini merangkumi aspek kandungan berita dan juga hal ehwal semasa, pembangunan kemahiran serta latihan secara virtual kepada para usahawan kecil dan juga sederhana. Dan apa yang ingin kita lihat, adakah SME kita ataupun PKS kita sudah bersedia? Kerana sebelum pandemik, mereka yang berada dalam PKS ataupun SME hanya sekitar 10 hingga 20% saja bergerak ke arah digital, tetapi pandemik melanda pada 2020, kita lihat peningkatan yang amat ketara. Kita nak tahu adakah SME kita benar-benar bersedia, adakah cabaran lain yang menghalang mereka ataupun ekosistem kita sebenarnya tidak benar-benar ampuh untuk membantu PKS untuk beralih kepada pendigitalan ataupun melalui dalam talian. Jadi di talian melalui Skype pada malam ini dalam Agenda Wani, saya bersama dengan Datuk Michael Kang, Presiden Persatuan PKS Malaysia. Selamat malam, selamat petang Datuk. Ya, selamat petang. Datuk, reaksi Datuk dengan dua gabungan entiti besar ini iaitu Google Malaysia dan juga Esra Wani menggerakkan satu jiwa SME Google Awani untuk mempromosikan pendigitalan bagi perusahaan kecil dan juga sederhana. Pandangan Datuk? Ya, pandangan yang itu yang sangat bagus. Yang ini Google dengan Esra Awani menjoin bantuan PKS dalam talian peniaga PKS. Yang ini amat penting, amat bagus. Jadi dari pengalaman Datuk berinteraksi dengan ahli gabungan dan juga industri kecil dan sederhana, adakah peningkatan yang amat ketara ketika pandemik melanda negara sehinggalah sekarang, berapa jumlah peralihan itu? Adakah signifikan ataupun lebih ramai lagi yang belum beralih ke perniagaan dalam talian, Datuk? Ada meningkat selepas pandemik ini. Banyak yang dulu sebelum pandemik agak-agak 10 sampai 20% yang meniaga digital. Sekarang aku ada buat survei yang ini sudah meningkat 30 sampai 40%. Banyak lagi PKS belum masuk dia memakai digital. So yang ini teknologi sangat penting bagi PKS. Kita boleh bantuan lagi lebih banyak PKS masuk pakai digital dengan berniaga talian. Dari pemerhatian Datuk, apa isu sebenarnya yang menghalang mereka untuk beralih pantas dari perniagaan konvensional PKS ini kepada memodernkan ataupun mendigitalkan perniagaan mereka? Apa halangan dan cabaran mereka yang mereka hadapi? Dia harapan dia ada masalah dia PKS yang dia tak tahu macam mana boleh pakai digital. Dia tak ada talent. Dia susah dapat talent macam mana boleh. Kita harus yang jalankan Google dengan Esra Awani program ini sangat baik boleh membantu PKS masukkan digital dengan talian bisnes. Dari kajian Google Malaysia dan cerapan Esra Wani juga, dikatakan hampir 60% pengguna digital baru ataupun pengguna tegar digital dalam talian ini adalah datang dari luar Lembah Kelang, iaitu dari Kuala Lumpur dan juga Selangor. Maksudnya potensi amat besar, sekitar 60% itu. Jadi mengapa Datuk boleh berkata ataupun menggesa PKS supaya mengambil peluang ini, kerana potensi pemasaran dan juga pengguna amat lumayan di luar sana. Yang ini sangat penting. PKS yang luar dari bukan saja Kuala Lumpur atau Selangor, di luar bandar pun banyak PKS dia nak mesti catch this opportunity. Macam mana pakai Google dengan Esra Awani platform berniaga talian dengan digital. Macam mana pakai bisnes yang online, bisnes dengan digital teknologi boleh membantu dia bisnes meningkatkan. Sebab
tengok PKP, banyak PKP dengan KPP, yang ini semua pembeli tidak boleh keluar membeli barang, dia saja boleh order online, membeli barang online. Yang ini talian, berniaga talian yang sangat penting bagi PKS sekarang. Datuk, dalam Belanjawan 2021, kerajaan mengumumkan beberapa inisiatif untuk menggalakkan PKS beralih ataupun berhijrah kepada pendigitalan perniagaan mereka seperti geran-geran yang digitalisasi 150 juta untuk PKS. Adakah sambutan menggalakkan dari pemerhatian, Datuk? Kerajaan membagi banyak bantuan dengan geran-geran bagi PKS, transformasi bagi dalam digital dengan berniaga talian. Yang ini sangat penting. Ini tengok yang kita kerajaan membuat semua package dari pandemik, bermula dari pandemik sampai sekarang, dia sudah berapa package sampai yang terakhir ini. Terima kasih ada bajet bagi geran bagi membantu PKS dalam buat bisnes talian dengan digitalisation. Dari aspek yang asas, adakah Datuk merasakan ada wujud masih kesaling hubungan iaitu connectivity ataupun akses internet itu di kalangan PKS juga? Kerana kita melihat tumpuan PKS adalah di seluruh negara, bukan hanya di Lembah Kelang. Adakah kesaling hubungan ini ataupun connectivity internet itu masih menjadi halangan antara perkara asas yang perlu diselesaikan kepada PKS kita? Tentu ada masalah yang halangkan yang ini connectivity. Sebab itu kita kerajaan deploy 5G dengan pakai banyak lagi menolong secara community center di luar bandar dengan luar kawasan yang tidak ada talian dan dia ada internet access, dia boleh PKS boleh pergi itu digital center yang buat berniaga online. Yang ini semua kerajaan sudah sediakan semua membantu PKS bukan saja di Kuala Lumpur atau Klang Valley, di luar bandar pun kerajaan ada bantu, ada set up semua di dalam MDEC sekali dia banyak center, digital center dan community center semua ada membantu PKS. Dari aspek itu, adakah banyak lagi perkara perlu dilakukan untuk memastikan PKS kita mengambil peluang ini dan juga memastikan connectivity ada di kalangan ataupun dalam industri mereka. Jadi apa cadangan SME Association kepada isu ini, Datuk? Isu ini kita harus PKS catch this opportunity, digitize their business online, dia punya business sekali juga. Kalau ada masalah boleh hubungkan kerajaan akan bagi banyak lagi bantuan yang PKS, micro, SME semua dia akan bantu PKS yang ambil tindakan macam mana boleh menolongkan menaikkan bangunkan perniagaan dia yang PKS dengan micro SME. Datuk, dari geran digitalisasi 150 juta yang diperuntukkan khusus untuk SME itu yang belum yang lain-lain lagi seperti Datuk katakan tadi. Adakah ia masih menjadi isu di kalangan PKS kita untuk beralih kepada pendigitalan iaitu dari sudut kemampuan, affordability, kewangan mereka? Kerana mereka dah selesa business as usual, mereka malas nak fikir-fikirlah nak tukar kepada digital walaupun untuk mereka ala kadar cukup-cukup makan tetapi mereka tidak nampak potensi yang besar apabila mereka beralih perniagaan dalam talian. Adakah itu isunya juga, Datuk? Yang itu pun tentu ada isu yang ada PKS dia ingat dia sekarang dia sudah cukup makan, dia tak payah pergi pakai digital atau buat bisnes talian. Yang ini bukan ini mindset mesti mau tukar. Sebab yang ini kerajaan sudah bantu bagi banyak wang bantu PKS. Macam mana buat kalau PKP datang, tengok sekarang kita sudah buat ada PKP di Selangor dengan wilayah, dia tidak boleh keluar makan. So semua nak buat business order, membeli barang online. Sebab itu kita harus PKS akan mesti mau tukarkan dia mindset, berfikirlah dan
memakai talian online yang mengambil bantuan dari kerajaan. Yang ini sangat penting bagi PKS. Dari aspek kemahiran atau skill digital dari pandangan ataupun PKS Association, adakah ini juga perlu dilihat oleh pihak yang berkenaan misalnya untuk memastikan ekosistem ini benar-benar diberikan, didedahkan kepada PKS kita, kerana untuk beralih kepada era digital ia bukan semudah ABC tetapi memerlukan ekosistem pakar IT, pakar teknologi, pemasaran digital, usahawan, pakar usahawan dan sebagainya. Adakah ini juga ada disediakan kalau MDEC bersama dengan SME Association mendedahkan ini kepada IKS dan juga industri mikro kita, Dato'? Ada, kita akan kerjasama dengan MDEC, dengan MAFI, macam mana menolongkan PKS, bagi training, bagi kemahiran. Ya, ini semua sangat penting bagi PKS. Sebab you mesti ajar dia macam mana pakai talian, macam mana buat bisnes talian. Yang ini kalau you boleh buat talian bukan saja pasaran di dalam negeri, dia luar negeri pun boleh dapat bisnes pasaran luar negeri dengan ASEAN. Kita ada banyak FTA kerajaan sudah sign, so PKS mesti grab this opportunity, go for online their business and also to buat using digital and technology yang pasaran their business, make their business overseas, not only for Malaysia. Ada juga di kalangan PKS hanya melihat apabila mereka berniaga dalam talian ataupun e-commerce, mereka melihat meletakkan barangan mereka, perkhidmatan mereka di dalam social media seperti Facebook, YouTube ataupun Twitter dan seumpamanya. Tetapi sebenarnya ekosistemnya amat besar. Jadi adakah cara berfikir digital ini di kalangan IKS kita benar-benar difahami untuk misalnya faedah-faedah pendigitalan itu diterangkan kepada mereka. Mereka dapat kurangkan kos, pemasaran lebih luas bukan hanya di Malaysia seperti Datuk katakan tadi, dari sudut ataupun peningkatan keuntungan, pendapatan syarikat mereka. Adakah itu sebenarnya yang tidak difahami oleh IKS kita? Ya, betul. Banyak IKS dia tak faham dia macam mana nak buat talian bisnes dengan meluaskan dia punya bisnes. Yang ini sangat penting. Kita still ada buat khusus, ada online webinar, macam mana ajar bagi PKS, macam mana buat boleh increase dia punya income dengan dia punya sales. Pasaran di luar negeri banyak order. Yang itu tu hari ada satu housewife, dia jual 4,000 tudung pergi through online, dia jual pergi Brunei, dia punya profit 1,000 lebih. Dia sangat gembira sebab dia boleh sedang macam mana belajar pakai bisnes online dengan menjual buat bisnes overseas now. Satu lagi isu yang seringkali diangkat di kalangan PKS iaitu mereka tidak prihatin ataupun tidak serius mendokumentasikan perniagaan mereka. Sebab itu mereka tidak mendapat grant ataupun peruntukan-peruntukan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Misalnya akaun mereka, nombor syarikat mereka, income tax mereka dan sebagainya. Adakah ini juga antara halangan utama menyebabkan mereka malas nak beralih kepada ekonomi dalam talian ini, Datuk? Ada banyak PKS, especially those micro SME. Dia tak ada account, dia tak ada apa-apa pun tak ada. Tapi jangan bimbang, bimbang dia ada masalah ini. Yang MDEC pun ada bagi menolongan, membantu PKS macam ini. You pakai, jangan ingat Google pun boleh bantu PKS ni. You saja masuk, tak payah duduk tengok account, tak payah apa. You saja outlook you punya produk di online social media, you boleh start jual macam mana online business. I think this is very important. Jangan bimbangkan you tak ada account, tak ada proper system. You start buat business dulu. Belajar macam mana cita dia business dulu. Online business dan buat talian business. So yang ini sangat penting bagi PKS. Dia mesti change the mindset. This is all important.
Datuk, dengan gabungan antara Google Malaysia dan juga Esrawani ini, kita akan melihat penyaluran ilmu digital dan juga maklumat berkaitan dengan SME bergerak ke arah digital ini akan diberikan pendedahan ataupun liputan dalam kandungan Esrawani seperti Buletin 745, Agenda Awani, Awani Pagi dan juga Niaga Awani. Dan adakah ini juga sebenarnya peluang yang perlu direbut oleh para SME kita kerana pendedahan dalam talian ataupun melalui televisyen Esrawani ini satu ruang yang begitu besar dan juga jangkauannya yang begitu luas. Jadi apa pandangan SME Association kerana PKS perlu merebut peluang kerjasama Google Malaysia dan juga Esrawani ini? Yang ini saya sangat gembira yang Google dengan Esrawani buat online business bagi PKS. Ya, ini bantuan dari Google dengan Esrawani sangat penting. PKS mesti mau catch the opportunity and learn how to go online. And from this, Esrawani pun akan promote PKS all the products online. Yes, this is very good opportunity for PKS. I think thank you very much, Mr. Google and this Esrawani helping the PKS on both or digital and online the business. Terima kasih bagi ini Esrawani dengan kita punya Google create this opportunity peluang bagi PKS. Terima kasih. Datuk, dari semua sektor dalam SME ini, kerana kita tahu begitu banyak sektor yang terkesan akibat pandemik COVID-19, terutamanya sektor perkhidmatan, sektor pelancongan, industri perhotelan dan sebagainya. Mengapa sektor-sektor yang terkesan ini perlu berubah dan juga memeluk pendigitalan ini dengan menukar konsep perniagaan mereka. Kerana kita tidak tahu bilakah pandemik ini akan berakhir. Misalnya, jadi sektor-sektor yang menjadi tumpuan seperti sektor makanan, sektor logistik dan pemborongan, sektor pengangkutan dan juga pendidikan dalam talian. Jadi, adakah sektor-sektor yang menjadi tumpuan sekarang perlu direbut oleh AKS kita? Ya, banyak PKS mesti mau tukarkan cara buat bisnes. Yang kalau tidak, yang what you have say that, banyak PKS tidak boleh hidup, tidak boleh teruskan berniaga kalau dia tidak ubah dia punya bisnes pergi online atau talian bisnes. Yang sebab traditional way of doing business is no longer able to survive. It's very important. You can see banyak tourism, retail yang atau pertanian semua susah dapat boleh lagi menjalankan dia punya berniaga sebab yang pandemik ini akan stop business doing. Kalau you bagi online, so you can continue your business, can sell your business online, consumer akan beli, pembeli akan beli barang dari online. Ya inilah yang PKS mesti mau ubah, mesti mau tukar dia punya cara business model. Untuk memastikan PKS kita dapat bertahan dalam situasi yang amat mencabar ini, berapa pantas mereka perlu berubah, Datuk? Banyak mesti mau pantau dia mesti mau tukar fikiran yang most important is mindset have to change. I think if not, then he will not able to cope up with the change after the pandemic. Sebab banyak PKS sudah ubah dia punya business pergi talian dengan atau pakai teknologi, pakai digital. So they will be the one who will take the lead, to capture the market. So we hope that other SME come in and quickly capture that opportunity. Yang peluang ini mesti mau tangkap peluang dengan whatever Google dengan Esrawani buat. Kita tumpankan ini program dan menjalankan berniaga smoothly and increase their business profit. Google Malaysia dan juga Esrawani melihat inilah ruang yang perlu direbut oleh PKS, tetapi PKS juga perlu bersedia untuk masa depan ataupun konsep digital yang lebih sustainable. Kerana kita tidak tahu pandemik ini akan berakhir mungkin lebih lama. Tetapi kita lihat apabila PKP berakhir, apabila dibenarkan berniaga dalam secara fizikal semula, seolah-olah mereka meninggalkan balik perniagaan dalam talian mereka.
Mengapa PKS juga perlu berfikiran positif dan lestari dan sustain sifatnya, Datuk, dalam hal ini? Mereka tidak perlu mengambil kataupun keputusan cepat. Perniagaan dah boleh buka, boleh berbentuk fizikal, dah boleh berjumpa dengan pelanggan, jadi kita tak payah lagi berniaga dalam talian. Pandangan Datuk tentang hal itu? Ya, kita tidak boleh fikir, mesti memfikir positif. Jangan fikirkan akan pandemik ini akan berakhir. Ini pandemik tidak akan akhir. COVID-19 akan hidup dengan kita selama-lama yang untuk tahun ini. Sebab kita ada vaksin COVID-19 ini akan berdekat dengan kita. So kita mesti tukarkan cara buat bisnes. New norm, new way, normal cara yang kita buat bisnes. So yang ini amat penting. So PKS mesti tukar fikiran dan ubahkan dia punya business models, new way of running, new way of business models, and must use online technology is very important. Online business yang bisnes talian yang sangat penting bagi PKS. Terima kasih Datuk Michael Kang, Presiden Persatuan PKS Malaysia. Terima kasih Datuk atas masa yang diberikan untuk memberi reaksi kerjasama strategik GYSME Google Awani antara Google Malaysia dan juga Esrawani, memberi ruang kepada PKS tempatan untuk mempromosikan perniagaan mereka dan juga membangunkan kemahiran virtual secara virtual kepada para usahawan kecil dan juga sederhana di Malaysia. Terima kasih Datuk sekali lagi ya. Itu sahaja agenda Awani pada malam ini. Sekian, kita jumpa lagi.